Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan bincangkan tentang beberapa perkara yang menjadi asas kepada kitab Targhib wa Tarhib. Beberapa perkara ataupun kaedah yang telah digariskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi sebagai mukadimah kepada buku yang beliau karang ni, iaitu buku Al-Muntaqa Targhib wa Tarhib. Ini asalnya kitab Al-Mundhiri kan, kemudian disaringkan oleh Fadilatul Syekh, dan dia hanya mengambil hadis-hadis yang boleh dijadikan hujah, sahih dan hasan lah. Dan mungkin ada setengah hadis yang beliau masukkan dalam buku ni, tapi menurut ulama hadis ataupun pengkaji hadis dia lemah ataupun dhaif. Itu sebenarnya hadis yang diperselisihkan oleh ulama hadis antara hasan dengan dhaif. Jadi menurut pandangan beliau hadis tu hasan, dimasukkan dalam ni. Mungkin menurut orang lain hadis tu dhaif dan tak perlu masukkan, macam tu kan. Pertama sekali, kaedah yang pertama ataupun asas yang pertama, asas agama. Al-asasuddini li fikratit targhib wa tarhib. Idea at-targhib wa tarhib ni dalam menyampaikan Islam, dia ada asas agama dia. Yang pertama, awwaluhuma, dia ada dua asas. Yang pertama, asas agama. Asasun dini wa a'ni bihi aqidatas sawabi wal iqab. Yang dimaksudkan dengan asas agama kepada targhib wa tarhib ni lah konsep pahala, dosa ataupun balasan syurga dengan hukuman neraka lah. Akidah, sawab dengan iqab. Sawabullah liman amana bih wa amila bi ta'atihi wa iqabuhu liman a'rada anhu wa asah. Allah, maknanya kepercayaan bahawa Allah dia bagi ganjaran kepada siapa yang beriman dan beramal dan mentaatinya, dan dia menghukum, bagi iqab bagi sesiapa yang berpaling dan yang mengingkarinya. Hadhil aqidah asasiyatun fi kulli din. Semua agama ni lah asas dia, asas akidah harian. Bukan Islam dia. Fa arkanuddin ayyudin, mana-mana agama, rukun utama dia, mana-mana agama, hiyal imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah, wal iman bil jaza, dan beriman kepada balasan sesudah mati, wal amali salih, dan juga ini maknanya balasan tadi tu dia bergantung kepada amal. Kalau baik, baiklah dia, kalau taklah kan. Asyara ila zalika al-Quran biqaulihi man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, itu al-iman bil jaza, wa amila salihah, mesti buat baik. Macam tu kan. Mana-mana agama pun dia macam itulah, dia menerapkan supaya penganutnya buat baik. Macam tu kan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Ayat 69 daripada surah Al-Maidah. Bal hi asasiyatun fi kulli madhhabin akhlaqiyyin salim. Bahkan dia bukan saja asas kepada mana-mana agama, dia juga merupakan asas kepada mana-mana teori akhlak, mana-mana mazhab akhlak manusia, mana-mana ideologi yang bincang tentang moral. Ini menjadi asas dia. Asas beriman kepada Tuhan, beriman kepada pembalasan sudah mati, dan mesti kena buat baik. Illa ma'na lil akhlaqi bila ilzamin wala jaza. Di mana tidak ada nilai akhlak tu kalau tak ada ilzam, tak ada kewajipan yang kita kena berpegang dengannya, tidak ada kepercayaan yang kita kena percaya dengannya. Tak ada nilai akhlak kalau tak ada kepercayaan. Wala jaza, dan tidak ada nilai akhlak kalau tak ada balasan lah kan. Wa ma'na targhib huna, maksud targhib tahbibul insan fi ibadatillahi ta'ala. Maksud targhib, kita
buat manusia itu suka untuk beribadah kepada Allah dan melakukan kebaikan dan beramal amal salihat wa makarimil akhlak. Kita buat dia suka untuk untuk menghiaskan dirinya dengan budi pekerti yang mulia. Wal qiyam bi kulli ma amara Allah taala bihi min fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan apa yang Allah perintah dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya. Wa qiyadatihi ila dhalika bi zimamir raghbati fima rattaballahu ala dhalika min husnil jazai wa jazilil mathubati fid dunya wal akhirah. Dan membimbing, maksud targhib tadi itu juga membimbing seseorang supaya mahukan balasan yang Allah sediakan, balasan baik yang Allah sediakan bagi siapa yang buat baiklah. Macam tu kan. Wa ma'na tarhib, maksud tarhib pula tahwiful insan minal bu'di 'anillah, kita takutkan orang daripada menjauhkan diri daripada Allah, buat dia takut. Wa idha'ati fara'idhi, kita buat dia takut daripada mensia-siakan kewajipan. Wa tafriq fi haqqihi subhanahu wa huquqi ibadihi, sambil lewu dalam melaksanakan tanggungjawab yang Allah bertanggungjawabkan ke atasnya, dan juga hak hamba. Wartika bima naha Allah anhu minasyururi warradha'il, dan melanggar apa yang Allah tegah, fi ayyi majalin min majalatil hayah, dalam segala aspek kehidupan. Itu maksud tarhib. Kita buat dia takut, benda-benda yang negatif tadi tu kita buat dia rasa takut. Wa sauqin nas ila al-wuquf 'inda hududillah bi sautir rahbah, dan kita membimbing manusia supaya mereka tu tidak melampaui batasan Allah tadi tu. Dekat tu je, dia tak melampaui batas. Buat dia rasa takut, jadi dia tak akan melampaui batas. Disebabkan dia ingat ada balasan seksa kan. Mimma a'ada Allah liman asah wa khalafa an manhajihi min azabid dunya wal akhirah. Bila dia nak buat, dia ingat ada hukuman, sama ada hukuman di dunia ataupun di akhirat. Jadi buat dia tak nak buat benda negatif kan. Macam tu kan. Itu maksud tarhib. Wa qad yu'abbiru an hadhihi al-fikrati bi kalimataini wa qurayaini huma at-tabshir wal indar. Wa qad yu'abbaru an hadhihi al-fikrati bi kalimataini wa qurayaini huma at-tabshir wal indar. Mungkin ada istilah lain. Kita guna tarhib wa tarhib. Ada istilah lain kita boleh gunakan at-tabshir wal indar. Maknanya bagi berita gembira, tabshir kan. Indar kita bagi warning, bagi amaran. Tarhib kita buat dia rasa takut kan. Indar kita bagi amaran. Wa huma minal miham al-asasiyah li Rasulillah sallallahu wasallam alaihim ila khalqih. Ni dua ni, at-targhib wa tarhib, at-tabshir wal indar, dia merupakan tugas asasi setiap rasul. Apa tugas asasi setiap rasul? Ayyubashiru man ata'a Allah ta'ala wattaba'a rusulahu bi khairi ad-dunya wal akhirah. Tugas asasi dia bagi berita gembira kepada sesiapa yang mentaati Allah dan mengikut rasulnya dengan apa, dengan kebaikan yang akan didapat di dunia ataupun di akhirat. Wa ayyunziru man 'asahu wa kadzdzaba rusulahu bi su'il 'aqibati fid darain. Dan juga tugas mereka dia bagi amaran sesiapa yang mengingkari perintah Allah, mendustakan para rasulnya. Dibagi amaran tentang akibat yang buruk sama di dunia ataupun di akhirat. Wala gharwa an wasafa Allahu rusula jami'an biqaulihi rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Ni ayat dia. Rusulan, para rasul itu mubashirin, bawa berita gembira kan, munzirin, dia bagi ancaman supaya li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul, supaya manusia tidak ada hujah selepas diutuskan rasul yang bagi ancaman dan bagi berita gembira. Mereka tidak ada hujah untuk mempertikaikan balasan hukuman yang mereka terima di akhirat nanti. Mereka nak pertikaikan dah tak boleh dah, sebab dah bagi dah kan. Dah bagi peringatan.
wa khataba rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqaulihi inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran. Situ syahid dia. Basyiran wa nadhiran. Basyir pembawa berita gembira, nadhir pembawa berita memberi amaran, pemberi amaran. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Sama juga. Membawa berita gembira dan pemberi amaran. Di situ disebut ada hasran, adatul hasr. Wa ma arsalnaka, kami tidak utuskan kau langsung. Kami utus tu dengan dua sebab je. Kalau kami utus pun dengan dua sebab. Itu kami tidak utuskan kau, melainkan maknanya kami sebenarnya tak utus kamu. Kami utus tu sebab ada dua tugas saja. Tugas lain tak ada. Tabsyir dengan inzar. Sama juga inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kami, sesungguhnya kami, situ taukid kan, arsalnaka, mengutuskanmu sebagai basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran. Dia ada maksud hasr, maksudnya dia bataskan tugas Rasul kat dua tu je, inzar dengan tabsyiran. Okey, tu asas yang pertama kepada fikrah targhib wa tarhib ni. Asas yang kedua, asas nafsi. Asas pertama asas dini ataupun asas aqdi, asas akidah. Asas agama tu maksudnya asas akidah lah. Asas nafsi ni dari segi psikologi. Adanya psikologi dia macam mana. Maknanya ada fahaman targhib wa tarhib ni kan. Fikrah targhib wa tarhib ni dia ada sokongan dari segi psikologi macam tu kan, bukan dari segi agama saja. Asasun nafsi mu'tarafun bi ladal mu'minina bid-dini wal jahidina lah. Famimma la raiba fihi anna ar-raghbata war-rahbata fitriyatani fil insan. Okey, benda yang kita tidak ragu-ragu lagi, takut dengan suka ni, raghbah tu rasa macam suka kan, rahbah rasa takut, ni benda orang kata apa, fitrah sebenarnya jadi manusia. Fawa bi tabi'atihi yarghab bima yuhib. Secara semula jadinya manusia dia suka benda, dia akan nak benda yang dia suka. Bila dia suka sesuatu, dia akan cenderung untuk mendapatkannya kan. Wa yakhafu mimma yakrah. Benda yang dia tak suka, dia akan takut kan, macam tu kan. Fala ajaba ay yastafida al-manhaj at-tarbawi fil Islam min hatain nuz'atain. Jadi tak heran, tak pelik kalau pendidikan Islam, manhaj pendidikan dalam Islam, dia mengambil pendekatan, dia menggunakan pendekatan yang selari dengan fitrah manusia ni. Pendekatan menakutkan, pendekatan menggembirakan. Sebab manusia dia ada, dari dia perasaan takut, ada perasaan gembira, macam tu kan. Jida fi'il insan ila fi'il khairat. Tujuannya untuk mendorong manusia buat benda yang baik dan melakukan ketaatan, dan meninggalkan asyurur wal athar, yang dia meninggalkan benda yang tak elok, benda yang buruk. Ini asas ni semua orang tidak menafikannya. Sama ada al-mu'minin nabitin, orang beriman kepada agama. Okey, tadi kita kata untuk asas agama kan, kepada fikrah targhib wa tarhib, percaya kepada dosa pahala kan, syurga neraka kan, dan mesti buat baik. Orang yang tak percaya kepada agama, dia tak percaya kan. Jadi apa faedahnya targhib wa tarhib ni bagi dia kan? Apa faedahnya? Dia tak percaya dia ni, dia ateis kan? Tapi dia ada jiwa lah kan. Semua manusia dia ada perasaan kan. Okey, perasaan sini, perasaan dia tadi tu menerima fikrah ni, idea targhib wa tarhib. Sebab perasaan dia tu ada perasaan takut kan, dia ada perasaan suka. Walaupun dia ateis kan, dia ada perasaan takut, dia ada perasaan suka. Benda yang dia sayang, dia akan suka, Benda yang dia tak suka, dia takut kalau dapat. Dia ada benda tu. Jadi disebabkan dia ada perasaan, sebab dia manusia, dia bukan robot, maka targhib wa tarhib masih lagi berguna. Macam itulah dia nak cakap. Wal waqi'u anna hunaka awamil kathiratan tusabbitu al-insana 'alal khair.
realitinya ada banyaklah faktor yang menyekat manusia daripada melakukan kebaikan. Watu gerihi bisyar, dan mendorong dia untuk buat jahat. Wa awamil min dakhili nafsihi wa min kharijihi. Awamil tu, faktor tadi tu ada dalam diri dia, ada dekat luar dia, ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Faktor dalaman dan luaran yang buat dia tak nakkan kebaikan tu ada banyak kan. Hunaka syahawatuhu wa ahwa'u nafsih allati baina jambai. Dia ada syahwat, manusia ada nafsu dia kan. Itu faktor dalaman. Bima futurat alihi min wazaira wa dawafi'. Dia punya nafsu tadi tu kan, ditambah dengan fitrah semula jadi dia, yang ada macam-macam perasaan dalam diri dia. Min hubbil zat, dia sukakan diri sendiri, dia sayang diri sendiri. Wa hubbil khulud, suka kepada kekal, hidup kekal kan. Wasaytarati, suka mendominasi kan. Wal mali wal jinsi wa ghairiha, yang dia suka kepada harta, suka kepada sini jenis kan. Dia cenderung kepada, kalau lelaki dia macam suka perempuan kan, perempuan dia suka lelaki, macam tu kan. Dia ada keinginan seksual macam tu kan. Huwa ma asyara ilaihi al-Quran al-Karim biqaulihi ala lisan imra'atil aziz. Ini diingatkan oleh Quran. Mana perasaan ni dalam Quran sebut, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Dalam cerita isteri kepada Al-Aziz, Aziz Misra, maknanya menteri kewangan lah, Mesir zaman tu kan. Ni gelaran dia Aziz kan. Dia kata dia yang goda Yusuf alaihissalam kan. Bila dibawa ke muka pengadilan, dia iktiraf lah. Dia kata, ma ubarri'u nafsi, aku tak nak bersihkan dia aku. Sebab apa? Innan nafsa, sebab jiwa manusia ni, nafsu ni la ammaratun bisu, nafsu ni dia selalu suka menyuruh kepada kejahatan. Itu semua jadi. Itu faktor dalaman. Illa ma rahima rabbi, melainkan apa yang dirahmati oleh Tuhan. Sesiapa yang Allah kecualikan, dia terkecualilah kan. Para nabi kan, para nabi dikecualikan. Dia ada perasaan tu tapi dia selamat. Dia takkan terjerumus kan, begitu kan. Wa hunaka tilkal quwwatu asy-syirriratu allati tuzayyinu lahu ma'siyata rabbih wa hiya allati yusammihi ad-dinu syaitan. Dan ada faktor luaran. Faktor luaran ni dia satu kuasa yang jahat. Dia sentiasa memperlihatkan kepada manusia cantik dan bagus kalau dia menderhaka kepada Tuhan. Kuasa jahat ni dalam agama Islam dia panggil syaitan. Zalika al-waswasul khannas. Al-waswas al-khannas, sentiasa memujuk kan untuk buat kejahatan, menggoda untuk buat kejahatan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Dia bisik dalam hati kan? Dia campakkan keraguan dalam hati manusia. Wa yughwil insana an tariqis syubuhat wasyahawat. Dia melalaikan manusia, membuat manusia menyimpang dengan dua cara, asyubuhat wasyahawat. Dengan jalan syubhat, keraguan, syahwat, nafsu. Syubhat ini masalah ilmu. Nak tangani dia dengan ilmu lah, syubhat kan. Sebab yang termakan syubhat, keraguan ni orang yang kurang ilmu ataupun yang tak ada ilmu, yang jahil kan. Dia punya orang kata apa, minyak panah boleh syubhat ni jahil. Ada jahil, meraklah dia kan. Bila hilang jahil, tak ada syubhat. Itu syubhat. Ni yang kedua, syahwat. Syahwat dia bukan ilmu ni. Ini keinginan dalam diri. Ini iman, nak tangani dia dengan iman. Orang tu mungkin ada ilmu tapi iman tak kuat kan? Iman tak kuat, jadi nak tangani dia dengan iman, macam tu kan. Supaya dia lebih takut,
supaya dia nampak neraka depan mata dia kan. Ini yang berkait dengan iman kan. Nampak neraka depan mata dia berhenti kan. Macam tu kan. Tapi nak iman dia kait dengan ilmu juga. Dia kait mengait juga kan. Jadi syubhat dengan syahwat ni dia ada kaitan je. Asyubhat tuza'zi'u aqidatahu. Syubhat tadi tu dia menjejaskan akidah. Wasyahawat tulawwisu suluka. Dan syahwat tadi tu dia mencemarkan perangai dia. Wa hunaka syayatinul insi alladhina yafukuna ahyanan syayatinal jin. Tapi kat sana ada jenis syaitan lain. Syaitan kat luar ni ada dua. Satu syaitan tak nampak, dia bisik tapi tak nampak dia. Macam tu kan. Yang kedua syaitan manusia. Boleh jadi kadang-kala dia kata dia boleh mengatasi kuasanya dan kelebihannya mengatasi syaitan jin tadi. Fi ta'wiki an ta'atillah, dalam hal memesongkan manusia daripada mentaati Allah. Wa tazyini li ma'siyatillah, dan menggoda supaya menderhaka kepada Allah. Wa hunaka dunya, ada dunia, bima fiha min mata'in wa zinatin wa lahwin wa la'ib. Ada dunia ni pun faktor luaran, dunia dengan segala keseronokannya, wa tafahurin wa takasurin fil amwali wal aulad. Ada hiburan, ada permainan, kemudian rasa berbangga dengan zuriat, dengan harta benda. Ini dunia. Wa hadha ma ja'ala asy-sya'ira salih yashku ila rabbih qadiman min hadhihi al-qawati' al-arba' an tariqillah ta'ala hina qala. Okay, tengok ni disimpulkan satu syair. Inni betulitu bi arba'in yarminani bin nabli an qausin lahu tawtir iblisun wa dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta 'alal khalasi qadir. Aku ni dikata diujikan dengan 4 benda. Dia selalu baling, dia selalu menyerangku dengan senjatanya. 4 perkara ni, 4 benda ni selalu menyerangku dengan senjatanya. Apa dia 4? Pertama iblis, yang kedua dunia, kemudian yang ketiga tadi tu aku punya nafsu, kemudian yang keempat tadi berarti apa yang ada kat dunia tadi tu kan. Benda tu, benda yang ada, mana keseronokan dunia tu kan. Ya Rabbi anta al khalasi qadir. Wahai Tuhanku, Engkau berkuasa untuk menyelamatkanku daripada semua. Hadil aqabat. Okey, 4 benda kan. Tadi apa tadi? Syaitan yang pertama kan. Syaitan apa tadi tu? Syaitan jin, syaitan manusia. Syaitan jin, syaitan manusia. Kemudian dunia. Dunia, tiga kan. Yang keempat dia punya nafsu. 4. Wara tu bentuk dunia. Ni macam manusia jugalah kan. Wara manusia kan. Manusia lah. Manusia yang menjadi syaitan tadi kan. Hadhihi al-aqabat awil qawati' tahtaju minal insan ba'da aunillahi ta'ala ila iradatin qawiyatin wa azmin sadiqin ala taqattiha wa tajawuziha ila ma yuhibbullah ta'ala wa yarda. Okey, halangan ni ataupun 4 benda tadi ni dia memerlukan kepada keinginan yang kuat dan azam yang sungguh-sungguh yang boleh buat kita melawan dia. Keinginan yang kuat tadi itulah perlukan kepada ni ya, tarikh tadi kan. Wa huna yaftaqirul insan ila hawafiz qawiyah. Kat sinilah manusia dia perlu kepada hawafiz bawa'if. Maksudnya dia perlu kepada sesuatu yang mendorong dia, yang menolak dia kan, untuk melawan 4
Orang kata apa, 4 faktor yang memesongkan dia tadi. Yastati'u biha aywaziha al-mughriyati wal mu'awwiqat. Di lawan 4 tadi kan. Walihada kana targhib wa tarhib li syahdhil irada. Jadi targhib wa tarhib ni difungsi dia untuk asah. Dia untuk asah kehendak dan keinginan. Dia nak polis balik. Macam ni kehendak tadi kan. Wa taqwiyatil azmi, dan nak menguatkan azam. Wa shaddi azril insan fi ma'arakatil haqqi ma'al batil. Dan dia menguatkan lagi, memperkemaskan lagi persiapan manusia dalam berdepan dengan kebatilan. Wa fi hilbatis sira'i ma'asyarri wa hizbi. Dan dalam medan pertempuran antara kebenaran dengan dalam medan pertempuran bersama kejahatan dan guju-guju dia, hatta tatahawwala ar-raghbatu war-rahbatu ila iradatin wa niyyah. Sehingga tadi yang perasaan takut dengan ingin dalam diri dia tadi tu, dia bertukar jadi iradah wa niyyah. Dia bertukar kepada kehendak dan kepada niat. Tadfa' ila amalin wa sulukin yurdillah ta'ala, yang mendorong dia untuk melakukan amalan yang diredai oleh Allah. Yaqul Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi wasiyyati ila Umar Al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu hina ahida ilaihi bil khilafah. Ketika Abu Bakr As-Siddiq nak menyerahkan tugas kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dipesan, dia nak serahkan khilafah kepada Umar, dipesan, alam tara anna Allah anzala ar-raghbata war-rahbata likai yarghabal mu'minu faya'mal wa yarhab fala yalqa biyadi ila tahlukah. Tidakkah kau melihat Allah dia turunkan perasaan raghbah, mahu, dan rahbah, takut dalam diri manusia. Perasaannya ada guna. Ini emosi itu ada faedah dia kan. Manusia tu beremosi, antara emosi dia suka dan dia takut. Itu ada guna dia. Guna dia likai yarghab al-mu'min, supaya orang mukmin dia jadi nakkan kebaikan, faya'mal, lalu dia beramal. Wa yarhab, dia takutkan neraka, fala yalqa biyadi ila tahluka, maka dia tidak akan membinasakan diri dia lah kan. Sini tak ada takhris lah, kenyataan ni perlu pada takhris. Nanti kita tengok balik. Wa yaqul Ibnu Atha'illah fi hikamihi la yukhriju syahwata minal qalbi illa khawfun muz'ijun aw syauqun muqliq. Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Dia kata syahwat yang ada dalam hati manusia itu takkan boleh dikeluarkan melainkan dengan dua perasaan. Perasaan yang pertama, khaufun muz'ij, rasa takut yang mengganggu sangat. Kalau takut biasa tak boleh. Dia kena takut yang buat dia rasa terganggu. Ataupun au syauqun muqliq, ataupun perasaan rindu yang membuat dia resah. Ada rindu tapi boleh maintain kan. Tapi rindu yang tak makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena, itu yang macam itulah kan. Waqad wasafa Allahu hikam, dia ambil hikam. Sufi ya. Waqad wasafa Allahu ta'ala khirata ibadihi al-mustafaini biqaulihi. Allah sendiri sifatkan hamba-Nya yang terpilih dengan firman-Nya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ini para nabi kan, mereka tu berlumba-lumba buat kebaikan. Contoh macam Nabi Zakaria kan? Nabi Zakaria kan, ini hifzul mawaliya min wara'i. Dia berlumba-lumba nak buatkan kebaikan tu, sebab itulah dia nak anak kan? Bukan dia nak anak tu sebab dia orang ni tak ada anak, dia pun tak, dia tak ada anak, tak sedap, sunyi. Bukan, kalau sebab tu dia tak kisah kan? Tapi dia nak anak tadi tu supaya anak dia ni jadi nabi. Bila anak dia jadi nabi, kebaikan tu dia dapat. Dia berlumba kan. Bukan dia nak buat kebaikan dalam hidup dia je.
Dia sukakan kebaikan, dia berlumba buat kebaikan tu. Bila dia dah mati nanti, kebaikan tu terus lagi. Itu maksudnya Nabi Ibrahim macam tu juga kan. Dia berlumba-lumba nak buat kebaikan tu bukan dalam hidup dia je. Dia kan doa kan, jadikan zuriat dia apa semua ni kan. Sampai lepas dia mati pun dia nak kebaikan tu kan. Mereka tu yasari'una fil khairat wa yad'unana, dan berdoa kepada kami. Dari doa Zakaria, doa Nabi Ibrahim alaihi salam, raghaban wa rahaba, dengan rasa apa, dengan rasa mahu dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu khusyuk, patuh dalam beribadah kepada kami. Wa fi ayatin ukhra tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka tadi tu lekang daripada ni. Apa maksudnya lekang daripada pembaringan? Maksudnya tak sentuh, tidak menyentuh tempat tidur kan? Kurang tidur. Sebab apa? Sebab berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut. Syahid dekat situ, khaufan wa tam'a, takut dan mahu, macam tu kan. Dan mereka menyumbang rezeki yang kami rezekikan kepada mereka. Wa fi thalithatin yaqulu azza wa jal amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata. Situ syahid dia. Yang hidupkan malam tadi tu yahdharu al-akhirah, dia jaga-jaga, mengawasi kod nanti masuk neraka. Itu yahdharu al-akhirah. Wa yarju rahmata, dan mahukan rahmat Tuhan. Qul hal yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Nampak kat sini maknanya iman perlu pada ilmu kan. Sebab sini tadi masalah iman, yahdharul akhirah wa yarju rahmatah, tu masalah iman tu. Tapi dia sebut adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Innama yatadhakkaru ulul albab, hanya orang yang ada akal, fikiran saja yang akan ingat. Ini pun maknanya ilmu lah kan. Jadi maknanya iman, ilmu dia perlu. Iman perlu pada ilmu kan. Ilmu tadi tu kalau tak diman, dia akan buat si empunyanya lupa daratan lah kan, rasa macam hebat kan. Tapi bila dah diiman, dia dah macam tu kan. Iman dia nak bertambah, perlukan ilmu pula kan. Dia saling perlu memerlukan, macam tu kan. Hadzal rahab wal raghab awil khawf wal tama' awil hadru wal raja' tu'tabaru bawa'itha muhimmatan li'amali salihati wajtinabi sayyi'at. Okey, perasaan tadi tu, raghab, rahab, itu semua adalah pendorong yang penting untuk kita buatkan, untuk kita lakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Lakin minal muhim ayatawazan al-khattani fi qalbi muslim fala yatgha alayhi ar-rahab wal khawf. Tapi yang penting lagi, mesti dua benda tadi tu, dua perasaan tadi tu dia seimbang. Dia tak boleh melampaui batas. Macam tu kan. Dia tak boleh melampaui batas. Perasaan takut tak boleh terlebih sangat sampai dia berputus asa, hatta yai asa min rauhillah. Ni tak boleh lah. Dia asyik ingatkan dosa dia, kesalahan dia, tak buat apa-apa sudah ni kan. Dia ada kereta dia ingat dia ada kereta ni, asyik buat tak elok je lah kan. Bakar lah kereta ni, dia bakar. Tak bagus yang tu. Bakar tak bagus. Nampak putus asa tu kan. Nampak sangat putus asa kan. Cubalah, maknanya masih ada kesempatan lagi kan. Dengan kereta tadi tu buat kebaikan, bagi orang lah kan. Bagi orang yang buat baik, bagi kat dia. Daripada kau bakar kan, bagi orang kan. Orang yang kita tengok dia buat baik, benar aku dapat pahala kan. Jadi perasaan yang kata apa, yang takut tu tak boleh berlebihan sehingga dia buat putus asa. Fa innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafir. Hanya orang kafir saja yang berputus asa. Wala yaghlibu alaihi ar-raja'u wat-tam'. Begitu juga perasaan berharap dan tamak, mahu tadi tak boleh melebihi had dia. Hatta ya'mana min makrillah, sehingga sampai ke peringkat dia rasa selesa, dia tak mungkin akan diazab oleh Tuhan. Macam tu kan. Masalah macam tu. Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Sebab hanya orang yang rugi saja yang rasa selesa ni kan. Orang yang beruntung dia tak rasa selesa kan.
Ni tip niaga juga agaknya kan. Dia tengok orang yang untung tu, dia tak selesa dah ni. Dia berjaga-jaga je kan. Dia selesa sekali, dia rugi macam tu kan. Tip. Waqad qala Ali karramallahu wajhah, ala unabbiukum bil alimi kullal alimi man la yu'is man lam yu'is ibadallahi min rauhillahi wa lam yu'minhum min makrih. Mahukah kamu aku jelaskan siapakah orang yang paling alim, orang paling berilmu lah. Dia buat hamba Allah tadi tu tidak berputus asa. Lam yu'is ibadallah min rauhillah, tidak berputus asa daripada rahmat Tuhan. Dalam masa yang sama, lam yu'minhum min makri, dia buat mereka tidak selesa dengan daripada ancaman Tuhan. Dia buat mereka tak selesa daripada ancaman Tuhan. Jadi sentiasa merasakan ancaman Tuhan tu mengena diri dia. Tapi dalam masa sama dia tak buat dia putus asa. Ini orang yang paling alim lah, macam tu lah. Maknanya kalau orang dipandai guna targhib wa tarhib ni, dia orang alim lah, macam tu kan. Orang hebat lah kan. At-targhib wa tarhib fil Quranil Karim. Tengok targhib wa tarhib dalam Quran. Kita tengok penggan kedua tu kan. Waman fatahal mushafa wa qala awaila suratil baqarah fi wasfil muttaqin al muhtadin bi kitabillahi ta'ala qara'a fi ta'kib 'alayha qawluhu subhanahu ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ni je nampak contoh. Dalam awal-awal mushaf ada kan, Fatihah pun ada kan. Kan kat Fatihah pun ada kan. Kan dia sebut nikmat, tu dia sebut kan, macam tu kan. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ni targhib kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim ni targhib kan. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, ni jaga-jaga sikit kan. Nampak tak? Dia ada targhib, tapi lepas tu je Maliki Yaumiddin ni ada macam targhib kan. Dia penguasa kan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sini doa kan. Sini doa selepas ada targhib wa tarhib tadi kan. Dia mendorong kita untuk minta tadi. Nampak tak? Ni bukan tafsir kan. Ni isyarat saja kan. Orang panggil tafsir isyari kan. Tafsir isyari ni Salafi tak suka kan. Kita tengok lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun 'azim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun 'azim. Ayat selepas tu je. Ayat sebelum tu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tadi dia al-Gami semua tadi sifat-sifat orang beriman dia sudahkan dengan targhib. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat lepas dia tadi, lepas je kan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Lepas sudah sebut khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun 'adzim. Tarhib. Kemudian tengok ulaikal ladzi, bawah tu je. Ustaz tak jauh kan. Macam tu je kan. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tarhib kan. Selepas muka surat selepas dia intaqil fa idan taqala ila safhati taliyah, surat selepas tu je. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tarhib. Lepas tu wabashir. Tarhib balik wabashiril ladzina amanu. Tengok kalau tengok dalam tak sampai 2-3 satu muka surat dia dah ada dah kan, macam tu kan. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus solihat ila ayat tu. Wala yatiful amru indama yata'allaqu bi na'imil akhirati wa 'adzabiha bal yashmalu wa'da wa tarhib fima yata'allaqu bi hasanatid dunya wa khairah. Sekarang ni tarhib dia tak terbatas dalam
dalam apa, dalam soal perkara akhirat, dalam soal syurga neraka je. Bukan dia takutkan dengan neraka, dia dorong dengan syurga, bukannya. Dunia pun dia ada juga. Allah bagi dorongan dan ancaman dengan perkara dunia juga. Contoh dikata kisah Adam. Dalam kisah Adam alaihissalam, Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri. Cuba tengok sini. Allah kata siapa yang ikut petunjuk dia tidak akan sesat, kan. Dan disebut wa man a'rada 'an dhikri, siapa yang berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kehidupan dunia dia sempit, kan. Ini kat dunia. Dan kat akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kat akhirat pun betul, kan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Tarhib kat situ, kan. Kemudian dalam cerita Nabi Nuh, Syekhul Mursalin alaihissalam, Syekhul Mursalin, bila dia habis dah semua, kan, dibinasakan, kan, tak ada dah zuriat melainkan daripada Nabi Nuh AS. Jadi maknanya bapa Nabi tu selepas Nabi Adam, bapa Nabi yang kedua dia lah, kan. Macam tu, kan. Sebab daripada zuriat dia betul-betul daripada zuriat dia. Kalau zuriat Nabi Adam bukan Nuh je lah, kan, ada orang lain lagi, kan. Tapi zuriat Nabi Adam yang lain tu dah habis lah, kat dia je betul-betul tinggal lagi, kan. Disebut faqultu astaghfiru rabbakum innahu, Nuh kata astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Situ dia bagi pelanda ghaffara, bagi Tuhan yang sangat pemaaf, kan. Kemudian disebut lagi yursilis samaa alaikum midrara, bagi hujan, dia akan turunkan hujan, kan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, nampak tak, nanti dia bagi anak ramai, kan, harta banyak, kan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia bagi kebun-kebun, dusun-dusun, kan, ladang, kan. Kemudian anhara, dapat sungai, kan. Dan tu, kan. Kemudian Hud alaihissalam, dia dakwah kepada kaum dia. Tadi Nabi Adam, kan. Kemudian Nabi Nuh, dakwah dia kepada kaum dia dipakai tarhib wa tarhib. Sebab tu tadi Sayyidina Ali kata al-alim kullal alim, kan, man lam yu'is ibadallah, kan. Man lam yu'is ibadallah min rawhillah wa lam yu'minhum min makri. Nabi yang buat ni, kan. Hud alaihissalam kata apa? Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara. Sama ayat. Maksudnya kita hari ni gambar kita tarik ni sebenarnya apa. Tapi hari ni kita tengok dia bagi ganjaran dunia. Kalau buat gini mungkin je anak-anak yang belajar tu, kita taruh ni kalau dia baik belajar ilmu, kita tahu keuntungan dunia tu. Keuntungan dunia tak salah. Memang tak salah. Itu betul dia orang pakai juga. Maknanya kalau kau belajar agama nanti hidup senang, kan. Tengoklah nanti Abi nanti boleh jadi PU, kan. Jadi pisang goreng panas, kan. Mana-mana panggil, kan. Jadi belajar agama lah, contoh lah, kan. Tu sekarang orang semua nak di PU, kan. Orang tak nak jadi ni budak bebas biasa-biasa yang tak ada nama ni, kan. Contoh lah, wa yazitukum quwwatan ila quwwatikum, dia bagi kekuatan, maknanya tu badan kuat, macam tu, kan. Kemudian dapat kuasa memberi kekuasaan kepada kamu. Wala tatawallu mujrimin, jadi janganlah jadi orang jahat, jangan jadi penjenayah. Okay. Ayat lain lagi, ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Ni dalam kes Musa, ni cerita Musa alaihissalam lah, kan. Dia bagi peringatan, lakumul mulkul yawm zahirina fil ard, hari ni kau berkuasa, faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana.
Dan dalam kalangan Fir'aun punya orang tu ada mukmin ahli Fir'aun kan. Dia lah yang bagi cakap tu kan. Hari ni kita ada kuasa, tapi nanti bila datang hukuman Tuhan, siapa nak selamatkan kita? Dia kata yang tu kan. Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma adikum illa sabilar rasyad. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumi nuhin wa 'adin wa thamud walladhina min ba'dihim wa ma Allahu yuridu zulman lil 'ibad wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min 'asim wa man yudlilillahu fama lahu min had. Apa dia punya syahid dia sebut hukuman-hukuman tadi tu. Bencana-bencana yang menimpa Muhammad Nabi sebelum tu kan. Itu bencana dunia bukan akhirat kan. Tak apalah dia kata kau tak percaya kepada akhirat tu tak. Tapi tengoklah yang sebelum-sebelum ni, kita tahu sejarah umat-umat sebelum kita dapat bencana kan. Sebab apa? Sebab dia melanggar perintah Rasul. Kalau kita buat macam tu, kita pun dapat yang sama juga kan. Ni kita punya kuasa al-mulk yang kita ada ni, boleh lawan tak bencana tu? Dia bagi peringatan. Dia bagi peringatan benda dunia je kan. Dia tak bagi peringatan ancaman akhirat. Orang tu tak makan lah ancaman akhirat ni, jadi kena bagi yang dunia kan. Lepas tu yang orang sekarang sibuk lah nak cakap pasal kiamat telah datang, kiamat nak datang, sibuk kan. Mungkinlah tu sebab dia nak bagi orang takutkan, orang baik lah kononnya kan. Tapi mungkin silap pendekatan lah kan. Dan silap kefahaman dia tentang kiamat tu kan. Selama ni macam sokong orang yang tak jujur, yang balik ke akhirat dia. Gitu kan. Kalau ni lah nak lingkup lah dalam sokong ni. Maknanya boleh jugalah. Maknanya tak adalah kata kalau kita bagi kalau dia agama dan benda yang hidup senang, tak adalah kata niat dah lari kan. Betul lah. Aduh, sebagai nikmat tu tak ada salah guna. Yelah, takkan orang kata nanti dia ikhlas bila tak ada guna. Yelah. Okay, habis itu kita tengok, kita langkah, kita tengok kepada itu at-targhib wa tarhib dalam Quran. Tengok at-targhib wa tarhib dalam hadis pula. Cuba tengok ada ramai ulama menulis hadis-hadis targhib wa tarhib. Ada ramai ulama menulis tentang targhib wa tarhib. Dia kumpulkan hadis targhib wa tarhib dalam tu, ada ramai ulama buat. Antaranya dia kata Al-Hafiz Hamid Zanjuyah bin Zanjuyah ataupun Zanjawi An-Nasai. Dia kata ni seorang ulama yang disebut oleh Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz. Tengok Nasai. Tengok Nasai. Bukan. Ni bukan. Ni dia meninggal 251 Nasai tahun 302 301 kan. Ni 251. Dia sebelum Imam Nasai lagi kan. Summal Imam Al-Wa'if Abu Hafs Umar Ibn Syahid. Ni Ibn Syahid 289 285. Dan Al-Hafiz Abu Musa Al-Madini 481. Ni antara ulama yang awal menghimpunkan hadis targhib wa tarhib lah. Kemudian selepas itu Abul Qasim Al-Asfahani At-Taimi Al-Asfahani dalam kitab dia Siyar As-Salaf. Kita mungkin sebahagian tak tahu kitab ni. Tapi dalam kitab ni dia kata adalah hadis palsu banyak hadis palsu. Ini tahun 535, meninggal tahun 535, kurun ke-6 kan. Lepas tu barulah selepas golongan ni barulah datang Al-Imam Al-Munziri kan. Abdul Azim Ibn Abdul Qawi Al-Munziri. Abdul Al-Munziri dia lebih orang kata apa, kitab ni lebih menyeluruh lah berbanding dengan golongan yang nama-nama yang disebut tadi tu kan. Sebab Al-Munziri dia tak sekadar menyebut hadis, tapi dia hukum hadis tu. Dia
dia akan buat komentar hadis kan. Dia ada manhaj dia Al-Munziri lah. Ini antara kitab takhrij yang dia yang menjadi rujukan juga kalau kita nak takhrij kitab, kita nak tahu darjat hadis. Antara kitab yang kita melihat, yang kita rujuk Tarikh wa Tarhib Al-Munziri juga kan. Dia kitab Tarikh wa Tarhib, tapi dia berbeza dengan kitab Tarikh wa Tarhib biasa disebabkan dalamnya tu ada hukum hadis. Dia ada manhaj di sini. Dia akan sebut nanti lah. Dia akan sebut manhaj Al-Munziri selepas ni. Dia kata itulah kitab yang menjadi asal kepada kitab yang dibuat ni, Al-Muntaqa ni. Okey. Okey, uslub yang diguna pakai oleh Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Dia kata ada banyak uslub. Kalau kita belik buku Targhib wa Tarhib, ada banyak bentuk uslub yang digunakan. Minha maqtasara ala mujarradil amri wan nahyi wa ma fi ma'nahuma. Ada yang sekadar suruh, dia sebut hadis yang menyuruh, hadis yang melarang saja, macam tu kan. Fayakfil mu'mina targhiban fi amali shay'in ma anna Allah Ta'ala katabahu aw amara bihi wa alla ya'muru illa bi khairin wa la ya'muru bil fahsya. Jadi ada hadis dia menyuruh je buat ni, tapi tak sebutlah kan dapat apa kalau buat. Dia larang jangan buat ni, tapi tak sebutlah kalau langgar larangan ni dapat apa, tak sebut. Dia sekadar suruh, dia sekadar larang. Cuma dia kata seorang mukmin dia cukuplah memadai dengan suruhan tadi untuk dibuat, sebab dia percaya Tuhan tak suruh melainkan yang baik, macam tu kan. Wa hasbu tarhiban min qabli min kibali syai'in ma anna Allah Ta'ala harramahu aw naha anhu aw karahahu wala wa huwa la yuharrimu illa al-khaba'ith. Cukuplah cukuplah sebagai ancaman ataupun amaran bagi dia untuk meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Allah tak sebut apa hukuman dia, cuma dia larang saja, ataupun dia tak suka kan. Sebab dia tahu Allah dia tak akan larang melainkan, dia tak akan haramkan melainkan benda yang tak elok kan? Yang akan memberi maknanya fasad, syar, keburukan kepada manusia kan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini kaedah lah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah dia menyuruh kepada al-adl. Dia tak suruh yang lain, tu je. Allah dia menyuruh kepada al-adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ni kaedah. Jadi bila ada hadis suruhan, dia tengok ayat ni. Kaedah dia kan. Kalau ada hadis ancam larangan, dia tengok ayat ni. Ni kaedah dia. Kalau ada hadis suruh, ada hadis larang, dia tak sebut sebab apa, kita ambil kaedah. Ni maqasid dia. Maqasid dia. Maqasid dia ni. Kalau buat juga syariat kan, tak nampak rahmat dengan ihsan, ada tak kena dulu. Adalah kat situ adalah masalah dia kan. Sebab orang kalau dah buat mesti kumpul sejati. Sebab rahmat, mungkin ada rahmat, ada ihsan, tapi terlepas kita tak perasan. Rahmat dan ihsan tadi tu kita tak dapat menilai dia. Dia ada tapi kita tak mampu menilai dia. Mungkin juga jadi macam tu kan. Solat. Bukan ibadat. Dan ada rahmat yang memang tak ada kat dunia ni. Solat kan dah tentu ibadat dah tak ada kat sini kan. Ibadat yang Allah tak sebut ganjaran dunia, memang tak nampak lah ganjaran dunia dia kan. Kalau ibadat yang Allah sebut ganjaran dunia, nampak, akan nampak lah kan. Contoh macam berjihad, itu ibadat kan. Ada ganjaran dunia disebut, ganjaran dunia ni disebut kan dalam hadis sebut kan. Macam dalam hadis Nabi kata man qatala qatilan falahu salabu kan. Ni hadis jihad kan. Siapa yang dapat bunuh seorang musuh, dia dapatlah barang musuh tadi tu, harta musuh tadi tu. Ni ganjaran dunia kan. Orang berperang dia dapat ganjaran dunia, itu jihad kan.
Mana-mana yang ibadah yang Allah sebut ganjaran dunia, dia dapatlah kat dunia kan. Tapi yang dia tak sebut, dia sebut akhirat je. Mungkin ada ganjaran dunia, mungkin tak ada kan. Tapi yang penting kat akhirat ada. Macam tu kan. Tadi sebut pasal ni kot. Pasal ekonomi hukum dengan Islam. Macam dalam perkara ijtihad kan. Dalam mesti paksi ayat ni kita pakai. Takkan kita ambil pendapat yang berat, pendapat yang maksudnya yang mesti kita tengok dia objektif tu. Kita samping tu akan talil dengan tengok juga rajah pendapat dia. Syariat Islam lah, pelaksanaan syariat Islam. Kalau kita nak muamalat, kita nak bawa pelaksanaan orang kata apa, nak bawa syariat Islam. Bawa syariat Islam dalam sebuah negara kan. Tak ada rahmat. Maknanya dia ada kaedah kan. Bila ada maslahat ni, kaedah Ibn Qayyim sebut kan. Macam mana kaedah dia? Ainama sama je dah pasal masyru'ullah. Dibanding juga dia dah tegakkan tu. Pasal masyru'ullah. Pasal masyru'ullah. Pasal masyru'ullah itu kaedah yang disebut oleh Atusi kan. Dia sebut apa benda yang bercanggah dengan maslahat, jadi itu bukan syariat kan. Jadi orang salah menilai, yang kata Atusi mendahulukan syariat ke atas, mendahulukan maslahat ke atas syariat kan. Macam tu kan. Sebab dia kata di mana ada maslahat kan, maka kat situlah ada syariat kan. Qardawi punya ulasan tu anda sebab dia kata macam dia dizalimi oleh orang. Iyalah betul lah kan. Dia syar'iyin juga. Menzalimi tu fi. Iyalah betul lah kan. Dia tak macam ni, tidak memahami sebaiknya kalau apa tu. Atusi kan. Atusi dia ada orang yang mengkritik dia kan. Yang mengkritik dia disebabkan zahir daripada kenyataannya tu macam dia mengutamakan maslahat kan. Jadi mana-mana nas yang membelakangi maslahat, maka nas tu tertolak. Seolah-olah macam tu lah kan. Nas tu diabaikan, terbatal dengan sebab dia bercanggah dengan maslahat. Macam tu kan. Dan memang antara yang mengkritik adalah ramai lah kan. Qardawi dia melihat dari sudut lain kan. Dia kata Atusi tak bermaksud membatalkan nas kan, mengutamakan akal dan keseronokan dunia ke atas nas. Dia tak bermaksud begitu kan. Dan dia ada sebut tawabit dia kan. Nas yang muhtamal, yang tak qat'i kan. Nas yang zanni kan, yang dipahami oleh mujtahid ataupun ulama dengan satu fahaman. Bila fahaman tadi tu bercanggah dengan maslahat, kita salahkan fahaman tu, adakah makna kita salahkan nas? Tak, kita salahkan faham tu, salah faham nas kan. Mungkin nas tadi tu selari dengan maslahat tu kan, tapi kita faham tak kena. Kita faham lain kan. Benda ni luas kan. Ada masalah yang zaman tu tak boleh tahu. Cerdik macam mana pun ulama zaman tu dia tak boleh tahu kan. Tapi generasi selepas tu tahu kan. Masalah yang berkaitan dengan perubatan kan. Masalah yang berkaitan dengan perubatan ni luas kan. Hamil, masalah kehamilan. Ulama dulu yang sebelum ada teknologi, mereka teka-teka je kan, berdasarkan kepada pengalaman je. Berapa lama tempoh perempuan hamil apa semua kan. Itu yang keluar macam-macam tu kan. 6 bulan lah apa semua, 3 tahun lah kan. Hamil 3 tahun. Sekarang kalau orang sebut perempuan hamil 3 tahun, macam mana kan? Kan pelik tu kan. Ini ada ulama cakap kan. Tapi kita bandingkan dengan fakta yang ada ini berkaitan dengan perubatan. Kalau kita sebut balik, macam kelakar lah pula kan. Macam ada satu kes kan. Itu ada orang tanya kan pasal rasukan. Ibn Taymiyah di antara yang berpendapat manusia boleh dirasuk oleh jin kan. Dan dia mengamal, dia amalkan benda tu kan. Dia ada merawat pesakit yang pada pandangan dia ini dirasuk kan. Dan dia berhujah, dia kata ini ijma' kan. Ijma' ulama semua mengatakan
manusia boleh dirasuki oleh jin kan. Siapa yang menafikannya, dia ni bukan ahli sunnah. Dia bawa kenyataan daripada Al-Imam Al-Asy'ari. Dia kata antara ciri ahli sunnah tadi tu yang percaya bahawa manusia dirasuki jin. Hujah dia ayat Quran, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal. Dia Ibn Taymiyah sendiri pun tahu ayat ni bukan soreh cerita pasal rasukan. Dia sendiri pun tahu kan. Sebab tu dia sebut dalil lain. Hujah lain ni apa? Hujah lain ni adalah pengalaman orang yang merawat pesakit dan sifat-sifat pesakit yang mengalami masalah tu macam ni. Dia kata ni mustahil manusia punya perangai. Ni perangai jin. Ni sifat jin bercakap macam ni jin kan. Zaman tu. Hari ni ahli psikologi kan, yang kaji jiwa, apa psikologi jiwa manusia, dia orang dah buat. Dia orang tahu manusia ni dalam diri dia ada kebolehan yang kita kalau tengok tak percaya manusia kan. Kita tengok dalam TV, ada orang dia boleh buat suara gitar, bukan suara kuda je, suara gitar dia boleh kan, suara drum dia boleh, suara kita ingatkan alat muzik mulut orang kan. Ini apa pula ni, dalam badan dia ada biola ke, ada gitar kan? Tak ada, mulut dia boleh buat. Manusia dia boleh buat akrobatik, lompat-lompat sana tinggi-tinggi kan. Kita tak boleh buat tu macam ahli akrobatik buat kan, lompat tinggi-tinggi apa semua kan. Tapi dia boleh buat. Maknanya manusia boleh buat kan. Jadi ada benda lain, ada lagi kebolehan yang ada dalam diri manusia yang kita tak tahu kan. Jadi sekadar kita melihat kelakuan pelik tadi tu tak cukup untuk kita mengatakan ada jin dalam badan dia. Sebab itu sebagian ulama kata jin tak boleh merasuk manusia kan. Macam tu kan. Dulu ialah orang pandangan tu merupakan pandangan terpencil sebab dia didokong oleh Mu'tazilah kan. Bila ada ulama ahli sunnah yang berpandangan begitu, dia ada kaitan dengan Mu'tazilah pula kan. Dalam mazhab Syafi'i Al-Qaffal kan, ada kaitan, kata dia ni dia mirip Mu'tazilah pula dalam pandangan dia Syafi'i kan. Macam tu kan. Ulama yang lebih awal lagi yang tolak siapa je? Dapat jin masuk badan ni? Allah Allah. Tapi Ibn Taymiyah dia sebut kenyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Bila ada orang mengadu pada dia, ada orang kata jin tak boleh masuk badan manusia, Imam Ahmad kata ni orang ni tipu kan. Dalam Quran sebut kan. Itulah ayat kan. Jin boleh masuk dalam badan. Kita nak beritahu maknanya ada benda yang ulama, ada nas yang ulama faham, dan boleh jadi apa yang mereka faham tadi itu bercanggah dengan maslahat. Adakah nas itu bercanggah dengan maslahat? Nas tak bercanggah, tapi apa yang mereka faham salah. Itu yang Qurtubi kata ada benarnya Tusi dalam hal ni kan. Tusi dia melihat kat situ kan. Allah. Cukup sekat dulu. Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.